bagaimana kita untuk mengundang rahmat Allah serta mengekalkannya. Dan saya rasa tak perlu saya buang masa. Saya silakan menjadi ini kepada Al-Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan kepimpinan tertinggi organisasi, para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kesilapannya saya turun daripada lapangan terbang kerana memang saya marah tu marah juga tadi, tapi pramugari itu lawa kan. Di Langkawi, saya dari malam tadi saya ceramah di Langkawi. Saya dah ambil flight yang paling awal, iaitu MAS. Tiket tu tulis 8.55, tapi bila ambil dia check in dari terus jadi 9.5 minit. Macam mana kan, kita booking tiket 8.55, tapi bila dia print tiket dah jadi 9.5 minit, 10 minit. Apalah. Sampai je kat sana, maaf ada kelewatan. First flight tu, first flight. Jadi tadi kami berlepas. Saya berlepas lebih kurang pada jam 9.40 pagi. Sampai 10.40 pula, tahan pula kat roadblock dekat KLIA. Tolak tepi, saman, nombor plate lah, itulah, inilah, macam-macam. Jadi tak terfikir pula idea tak sampai nak ikut Max. Ikutlah macam gila lah. Saya ingat mungkin dihadapkan ke mahkamah sebab ikut lorong emergency lane tadi kan. Tapi tak apalah, kalau mahkamah tanya saya kan, tujuannya saya ikut lane tapi itu sebab nak mengundang rahmat Allah kan, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi kita akan ceramah ikutlah. Dengar je azan nak sembahyang Jumaat kan, berhenti lah. Saya dengar tadi bila saya masuk tu respon biasa lah. Masuk respon biasa semua tempat. Tinggi. Kan semua orang cakap tinggi berjamaah ni. Tu respon biasa. Saya dengar orang perempuan dia kalau bisik tu dengar masalah. Kalau dan saya salam tinggi weh. Itu biasa. Memang tu lah sebab dalam TV nampak kecil kan. Kecil sebab duduk. Saya memang tak selesa duduk, tapi rancangan terbaru saya nanti akan keluar dalam bulan 1 nanti insyaAllah. Orang akan nampak saya tinggi tak tinggi sebab saya ada buat macam stand up ceramah. Stand up komedi lah, stand up ceramah. Kita gunakan peribahasa Melayu. Jadi dia sebut tentang rahmat Allah, saya memetik satu yang paling simple lah, paling simple. Balik pada basic Nabi, bila Nabi nak tinggalkan dunia ni, Nabi wafat, Nabi pesan, bila aku dah tak ada besok, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Lebih kurang lah, tinggalkan kamu dengan 2 perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah aku. Berpeganglah kepada keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat. Bila Nabi sebut benda tu, itulah benda yang paling susah orang nak buat. Dia ada 3 kategori. Kategori pertama, dia ikut tetapi ada masalah. Bila dia ikut tu ada cabaran-cabaran lain. Satu, itu saya akan cerita. Yang kedua, dia memang tak ikut, tapi dia tahu pesan Nabi itu, tapi dia tak ikut. Yang ketiga, dia tahu pesan Nabi, memang dengan niat dia tak nak ikut. Contoh orang yang anti hadis, tolak hadis tu bulan-bulan. Sekarang dia ada grup G15 kan. Contoh tu grup G15 tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan berlawan cakap dengan dia. Tuan-tuan tak akan menang cakap dengan dia. Sebab dia hafal ayat Al-Quran. Dia boleh beritahu kenapa perempuan tak payah tudung. Dia boleh beritahu.
Dia bagi ayat Quran, ayat ni sebut laburkanlah pakaian kamu. Dia tak cakap basuh tutup rumah rambut, cakap itu. Dia akan cakap ayat-ayat ni. Sekarang semayang macam ni, yang penting niat kita, dia baca dalam ni. Sebab kan dalam tu sebab Nabi suruh pegang dua-dua sekali, Quran dan Sunnah. Satu. Yang pertama saya kata tadi, dia ikut Quran, dia ikut Sunnah. Tapi ada penyakit-penyakit hati. Masalah nak mendapat rahmat Allah tu penyakit-penyakit hati yang tak. Penyakit-penyakit hati antaranya dalam dia solat, dalam apa, ada masalah hati. Iaitu, bagus juga solat ni. Semua orang tengok aku balik berhaji lah tu. Ya Allah, orang panggil aku haji. Dan macam masa kan. Ingat, orang yang beribadah kerana manusia, hukumnya riya. Orang yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Itu dekat dengan hati tu. Contoh, dia lagi semayang sebab tadi, aku ni haji lah. Semua orang pandang aku semayang sunat paling banyak sekali dalam taman ni aku lah. Contoh kan, itu riya. Tapi aku tak nak pergi semayang kat surau dengan macam-macam orang cakap pasal aku. Kan dia cakap aku ni daripada orang tuduh aku nanti belagak, baik aku tak pergi semayang. Makna seolah-olah ada kuasa yang lebih besar pada Allah yang menahan dia pergi ke semayang kat surau. Sebab aku nak jaga-jaga bab itu. Pergi-pergi je lah semayang. Itu sebab apa-apa hal semua sandar balik pada Allah Ta'ala, sabit balik pada Allah. Dia ada nilai amal, dia ada nilai iman, ada nilai ihsan, ada nilai ikhlas. Kan kita belajar kan. Sebelum ni adalah kuliah-kuliah bulanan kan, dah beritahu. Ikhlas tu sendiri pun kita tak lepas kadang-kadang. Bila sebut tentang rahmat Allah, itulah yang mengerti segala-galanya. Makna ikut dia Quran, ikut sunnah ni tadi, itulah kuncinya kalau nak sebut. Itulah kunci. Dan bila sebut tentang sunnah, Nabi bagi kelonggaran kat kita. Sebab Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Nabi sebut paling ingat, barang siapa yang berpegang kepada satu sunnahku, satu bukan kata banyak, satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Tu sebab kalau tak dapat baik semua, jangan tinggal semua. Dah keluar dah pasal. Weh cakap KL tadi, tingkat 37 dapat tinggal. Kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Contoh, kita sunnah apa yang paling senang kita boleh buat? Ada satu sunnah yang paling senang. Agaknya apa? Dia kata, sunnah yang paling senang buah tamar. Buah tamar lah. Letak dalam beg tu. Orang kalau dia makan buah tamar setiap pagi, dia makan 7 biji. Dia perut dia akan tahan sampai tengah hari. Dia tak dah. Dia dah jimat dah minum pagi. Kita mengungut, Allah, duit sekarang ni tak ada nilai dah. Aduh, harga barang naik. Tapi kenapa ada orang boleh relax? Kenapa ada orang mengungut? Kenapa ada orang teruk sangat masalah? Beza-beza ke? Harga barang semua kena. Harga barang ni hanya naik hanya kepada eksekutif saja. Kepada yang grade kerani ke bawah, harganya lain. Tak ada, sama. Kan? Kadang-kadang yang jadi pegawai itu pula lagi teruk mengungutnya berbanding yang orang yang bawahan. Sebab tu cerita pasal rahmat. Sebut pasal rahmat ni kita nak kejar kena taat pada Allah. Pernah ada seorang abid, dia beribadah selama 500 tahun. Seorang abid, dia ahli ibadah lah, 500 tahun dia beribadah. Lepas 500 tahun, Allah Ta'ala kata, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Lepas dia mati lah ni. Tapi dia beritahu Allah, ya Allah, kau masukkanlah aku kerana ibadah aku, ya Allah. Tak nak dia rahmat Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu dia. Lepas tu Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala cungkil sebelah mata tu keluar kan. Kemudian Allah Ta'ala begitu, sesungguhnya ibadah kau yang 500 tahun tu tak mampu menebus nikmat sebelah mata kau yang aku bagi kau. Sebelah mata tu. Begitu juga ada satu kisah lagi, seorang Nabi dalam kitab Mukasyafatul Qulub, tak disebutlah nama Nabi tu. Nabi tu beribadah selama 100 tahun. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-Ku, aku ampunkan dosamu. Tu peranyat dia. Ya Allah, bukankah aku ini Nabi, aku tidak berdosa? Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok, himpat kaki itu. Atau dalam bahasa Sanskrit Negeri Sembilan, himpok. Mengoning-ngoning, bongkak kaki itu kan. Nah, macam tu lah kan, berdenyut dan bila bongkak kan. Tak boleh tidur dia. Pagi dia mengadu, ya Allah, sakitnya kaki aku, ya Allah. Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya ibadah kau yang 100 tahun itu
tidak mampu menebus satu keluhan kau terhadap aku. Tanya balik. Kita beribadah tapi mengeluh, ya Allah kuat betul. Apalah nak jadi dengan aku ni? Anak buat perangai. Nampalah dia ni jadi bini aku. Contoh. Kan? Ya Allah, anak orang elok. Gemar bandingkan. Tapi time anak kita buat benda baik, anak kita membanggakan kita, kita lupa tadi kita pernah bandingkan dia. Kan? Itu antara juga. Balik cerita tadi. Nabi kita ni sebaik-baik kita dah di-upgrade dah kita sebagai hamba ni, umat Nabi. Sebaik-baik umat tu bila sebut pasal syukur. Sebut pasal syukur kita ni kan, dalam banyak-banyak tu kita kena syukur. Antara makhluk hidup dengan makhluk mati, Allah Ta'ala pilih kita jadi makhluk hidup. Makhluk hidup, bukan makhluk mati macam mic ni. Makhluk mati ni, meja. Makhluk mati. Makhluk hidup lah ada 3. Binatang, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Syukur jadi orang. Bayanglah lahir-lahir jadi robong. Masa kenduri je comel. Ui, rasa kita orang ni tu. Anak-anak kan ni 9. Masak lemak cili api, campur robong. Ui, ya. Cubi pun comel. Jadi apa pun comel kan. Kemudian tak pula dilahirkan kita ni jadi sebagai binatang. Syukur. Bayangkanlah lahir-lahir jadi kambing atau jadi lembu. Asal raya korban ni bincang dengan agak kau ke dan ni. Rasa kau ni badan kau sihat nampak. Apa tahun tu korban ni besar lah, 2-2 selesai. Ni Allah bincang tadi tak kau dan tak dan kau kan, ada 2-2 kan. Tapi dipilih pula jadi orang. Kena fikir tu tau. Kita kena fikir sampai tahap tu tau. Dalam ramai-ramai manusia, Allah Ta'ala pilih kita lahir-lahir jadi orang yang beragama Islam. Bayanglah lahir-lahir dalam gereja, padri tu bacakan Bible kat kita. Atau lahir-lahir kat dalam tokong, dikotuk oleh loceng tu. Atau lahir-lahir kat dalam kuil, dicalit di dahi kita. Tak lahir-lahir jadi umat Islam. Itu sebab orang Cina ni kan, Cina mu'alaf tu, yang dia mu'alaf tu kadang menangis, dia mengingatkan zaman dia masa sebelum dapat Islam. Malu dia tak tapik nak sambut, malu dia sebab kejahilan dia dulu. Tapi orang kita ni pelik. Dia yang dapat Islam daripada kecil, bangga nak cerita apa dia buat masa dulu. Abah dulu mana kenduri dia tak ada jaga lambat atau abah semua abah juga tu. Dia cerita tu anak macam. Abah dulu mana perempuan abah tak bawa naik motor. Ini man Vespa tau. Man Vespa. Bukan man sini tau. Man Vespa. Pada lah nama man kan dah kono lah kan. Kau lah ni kan tak. Jadi anak tu akan dapat idea apa tau. Anak tu akan dapat idea. Oh, mana muda-muda okey macam ni. Nampak? Dalam banyak-banyak manusia pilih agama Islam. Dalam agama Islam tu pula umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling besar nikmat. Dalam umat Islam jadi umat Nabi duduk kat Malaysia. Cuba fikir kita jadi umat Islam lahir-lahir kat Palestin macam. Hari-hari berdebar lalu ni ada tak bom? Tanya jalan tengok atas. Kita tak ada tengok atas sini pun tak menara kan, menara rabung. Nah, tak ada kan? Semua relax macam biasa, macam tak ada apa-apa. Bagi surah pergi masjid, saya cakap kan, ni semua yang dengar ceramah saya cakap tadi kan cakap. Ada yang datang IC pun tak bawa, betul tak? Tak ada hal. Tak ada hal, punya selamat yang datang. Suara dalam pun tak pakai, cakap. Dah mula dah golak kiki. Yang golak besar tu tak pakai tu, cakap. Cakap tu kan, cakap. Saya cakap, sebab nak tunjukkan kita, ya Allah, seronok duduk Malaysia. Saya suka bawa flashback balik Nabi peristiwa Mi'raj. Allah Ta'ala panggil Nabi kita kan. Allah Ta'ala tanya Nabi kita, ya Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Cuba ingat balik peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kita tak mohon pun. Nabi cerita, bila cakap apa yang kau nak, Nabi kita tak minta. Nabi kita sabut, Nabi Idris kau bagi kelebihan macam ni. Nabi Sulaiman, disebutlah kelebihan Nabi-Nabi lain. Apa Nabi-Nabi lain dapat. Sudah sampai sudah Nabi tak sabut berapa kelebihan-kelebihan. Apa kelebihan yang Nabi nak. Apa yang kau nak, Nabi tak minta.
Akhirnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik. Maksud Nabi kita ni serah ke Allah semata-mata. Apa Allah Ta'ala nak bagi? Tak ada minta lah. Cuba kalau kita jumpa bos, apa yang kau nak? Dia cakap, macam ni lah bos, nak tak ada apa pun. Tak ada apa mesti sebut. Tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi dua muka surat senarai bono nak tu. Ni kalau boleh ni lah bos, ni komputer ni tak rapi lagi ni. Ni printer lama bos, dah berapa tahun tak tukar. Lepas tu tak ada family day. Macam lah. Macam-macam lah cerita kan. Kan. Contoh, kebetulan ni kalau sama saya tak tahu apa-apa pun. Jadi lepas tu Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasih. Kedua, Allah Ta'ala sebut apa lagi? Aku jadikan kau sebagai pembawa khabar berita gembira dan amaran buat umat. Berita gembira Nabi bagi, amaran pun Nabi bagi. Dan Nabi kata, dan Allah Ta'ala beritahu, dan aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Kita relax, tak rasa apa. Macam tak ada apa-apa lah. Dan harus diingat, Nabi kita satu-satunya Nabi yang tak menggunakan kuota doa dia di atas dunia ni untuk doakan umat dia masa tu. Sebab dia simpan kuota tu, bawa, bring forward kepada akhirat. Sebab nak gunakan itu sebagai syafaat, nak bawa kita masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Punya sayang Nabi kita. Kita bila dengar tu patut kecintaan kita pada Allah dan kepada Nabi kita lebih tinggi, mengatasi benda-benda lain. Orang lelaki kalau dia memilih dia kahwin satu lagi tu kan, makna dia bukan cinta ke perempuan tu, cinta ke Allah sebenarnya. Saya dah agak orang lelaki cakap betul ni. Saya saja test tadi tu. Dia orang betul-betul marah betul. Contoh, jadi makna kata tak adalah cahaya. Ada mandai lah ceramah ni. Betul kan? Okay. Dia saya cakap bagi pihak perempuan ya. Jadi bila saya katakan bahawa macam mana Nabi kita sepatutnya sayang mengatasi benda. Saya ingat ada satu buku saya baca. Kecil je buku tu. Dia macam ni je buku tu. Pak segi macam ni lah kan. Tebal pun tak tebal kan dia. Hidup dengan bismillah. Hidup dengan nama Allah. Kita orang tak pasal hidup dengan nama Allah. Lillahi ta'ala. Semua benda lillahi ta'ala. Kita bismillah tapi tak sampai ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Bismillah tu macam prosedur tu. Macam orang kahwin lah. Orang yang belum kahwin dengan orang dah kahwin. Sebelum kahwin, I love you tu bahasa marah tu. I love you. Wow, tu tahu kan. Menyala api, merah telinga. Bila dah kahwin, I love you too. Prosedur dia cakap macam tu, kena jawab macam ni. Tak dengar apa ni, I love you. Bapak lah kacau. Perasaan dah tak sampai. Kecuali orang yang ada dalam bilik ni lah. Orang kat luar ni saya cakap kan? Kadang-kadang dia cakap terpaksa. Orang perempuan tu kadang saya cakap tu, hello, tak dengar pun tadi. Dia tiba dah letak. Tu mustahak ke dia? Yang lelaki mana? Bukan mata nak cakap, tapi biarlah dari hati. Saya bagi jawapan, contoh jawapan. Yalah abang, ada tadi tak ada hati lah, bukan. Abang tengah mengumpulkan kekuatan. Dalam hati abang tu sebut I love you. Ni betul kan sebut tu? Dalam dia hati ke tidak? Itulah yang paling ikhlas untuk Ali. Ayat power Presiden Alumni Debat Malaysia. Memanglah power ayatnya kan. Itulah contoh. Jadi mana sebut, kadang kita sebut tapi tak faham. Itu sebab bila saya sebut kan, kita jangan jadi manusia yang sombong. Orang yang nak mengundang rahmat Allah, dia tak boleh tamak, dia tak boleh dengki, dia tak boleh sombong. 3 penyakit hati berangkai ni memang tak boleh. Itu complete set. Tamak, dengki, sombong, memang complete set, takkan mengundang rahmat Allah. Itulah dia. Selain daripada itu, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Saya sebut tadi awal. Apa maksud ikhlas? Ihsan, dia mengasihi saudaranya dan sanggup membantu. Walau apa juga keadaan sanggup bantu. Ya. Nabi lah, Nabi sanggup bantu orang lain dan Nabi tak payah fikir lama kalau nak tolong orang. Bab-bab sedekah bagi terus. Kan Jibril kata pada bulan puasa, tidaklah aku melihat Muhammad itu lebih cepat membuat kebajikan
Malah lebih cepat daripada angin yang dikirim pada bulan Ramadan. Maknanya kalau minta tolong ni, man tak tolong, berapa ringgit nak? Oh, jangan dua je kan. Mak, kau reflect macam tu lah kan. Man lagi kan. Mat, minta tolong Mat. Apa dah? Jangan duit boleh. Berapa ringgit nak? RM20. Nah, macam tu lah. Nah, RM1. Nah, RM1 lah. Tu yang dia. Nah, maknanya dia cepat. Tapi bagi apa yang dia ada. Sebab kadang-kadang orang sedekah kan, dia kadang-kadang kita kena faham, selalu saya sebut bukan tengok berapa jumlah kita ada, tetapi berapa yang kita bagi daripada apa yang kita ada. Itu besar. Hadis Nabi, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang apa? Yang dicintainya. Makna sedekah mesti terasa. Sedekah tu terasa dan berat sikit tu. Itu sempurnalah ibadah tu. Dia punya kebajikan tu. Sekarang ni semua iman. Lalu sambung, zap masuk, tak rasa apa. Tak sempurna lagi kebajikan. Dia sampai tu tahap nak masuk tu, banyak ni. Masuklah. Makna tu okey. Betul. Maknanya dia terasa benda tu banyak. Faham tak? Maknanya barulah ada nilai sedekah kita. Dan yang paling besar ni, jangan sebut. Orang perempuan hari Jumaat berlumba buat sedekah ni. Pesan kat suami, bang, pagi tadi, pagi Jumaat, bang, ni RM50 amanah kat bang ni. Abang tolong masukkan dalam tabung masjid ni. Nampak? Buatlah sebulan sekali. Daripada awal bulan sampailah dapat gaji, RM1 tetap dipertahankan. Zap RM1. Zap dengan bangga orang dapat RM1 lah. Ada yang terasa kan? Tak, masa dia masuk, dia ada terasa dalam hati. Dan jangan sebut balik. Bila sebut saya tanya pasal ikhlas tadi, ikhlas tadi samalah ertinya kita berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan wa imma. Balasan apa yang kita tak harapkan? Mula lebih muka koma. Balasan apa yang kita tak harapkan? Tak harapkan duit, tak harapkan balasan benda, tak harapkan balasan pertolongan lain daripada dia. Kita dah tolong dia, kau cuba tak tolong aku besok, tak cakap. Malahan perkataan terima kasih pun dia tak hadapkan daripada orang. Bukan tak harap tu, tak hadap. Orang kita paling ramai saya menyebut, aku ikhlas tolong dia, tapi dia terima kasih pun tidak. Biasa cakap kan, ayat dia kan, ayat tu saya dah kaji dah tu. Kan itu ayat yang biasa kita sebut. Sedangkan ikhlas, terima kasih pun dia tak. Sebab apa? Terima kasih ni juga boleh bawa pada penyakit hati pada orang yang terima. Kita tolong dia ikhlas. Contohlah, tolong tak susah mana pun. Bang, ni tolong tak bang? Bang, kau nak KL kan? Kenapa boleh tak? Kau tahu tak pejabat ni? Tahu. Kau boleh tak tolong hantarkan borang ni? Borang ni. Oh, insyaAllah. Tapi besok lah, tak apalah, tolong lah. Esok tu kita pun ikhlas lah. Kita pun cakap, tak susah pun. Memang kebetulan kita kat KL. Sehingga Zam, kita pun letak envelope tu. Apa envelope tu dia minta kerja? Bulan depan tu tahu dia dapat kerja. Kan? Ni satu situasi. Dia dapat kerja. Kan? Lepas tu kita tahu dapat kerja sebab borang yang kita hantar tu. Kau tahu tak, aku ikhlas hantar borang. Kau kat KL, sanggup aku hantar. Aku boleh je nak pergi kerja tu, tapi aku singgah nak hantar borang dia. Sebab aku hantar tu dapat kerja. Cuba aku tak hantar. Ubah punya ayat. Kan? Kan? Dia terima kasih pun tidak. Fail. Habis malaikat padam. Orang yang bercerita balik kebajikan yang dia buat, malaikat padam. Lepas tu satu situasi lagi, dia tak tahu pun, dia nak hantar ikhlas. Sampai dia pun datang. Weh, bang. Oh, ada apa ni? Terima kasih banyak tu. Terima kasih. Kan itu abang hantarkan borang saya. Alhamdulillah saya dapat kerja dah kat situ. Oh ya ke? Tak ada apalah. Kebenaran itu pun ikutkan sibuk tu. Tapi singgah rajab dia. Nampak dia mula buka cerita kan. Konon ni susah sangat lah kerja dia tu. Kan? Kadang orang kita ni dia menambah-nambah tu. Kenal?
Lepas tu kadang-kadang, terima kasih ya tolong. Tak ada apa dah, saya ikhlas. Saya ikhlas, kebetulan memang lalu. Okey, kat situ okey. Balik rumah. Tahu tak? Ingat tak hari tu apa abang balik kampung, dia minta abang. Dapat kerja? Ni hantar. Wahal hantar borang kat jemput, kan? Kan? Awak kan? Betul tak? Perangai tu. Kadang daripada ikhlas. Tu sebabnya lapik diri kita semua kepada Allah. Cuba hayati pula. Tadi bismillah. Hayati pula satu lagi perkataan yang selalu kita sebut, alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillah? Ada cakap syukur. Ini translasinya yang memang paling tepat adalah segala puji bagi Allah. Makna apa? Segala puji-pujian hanya untuk Allah, bukan untuk kita. Jadi bila orang terima kasih kat kita tu, tujuannya nak puji kita. Terima kasih banyak tau, hari tu tolong hantar. Tak ada apa-apa, ya Allah, tak ada apa-apa nak hantar tu. Dapat kerja tu semua dengan izin Allah. Tu lapik. Macam tu cakap. Terima kasih banyak lah, ya Allah, kalau tak ada kau tak baik cakap macam tu. Kalau aku kena penyakit go out itu macam gaut. Aku tak boleh nak gerak, tak boleh nak gerak, semua kaki bengkak, macam mana tak boleh keluar rumah, tak boleh hantar, susah juga kan. Jadi semua dengan izin Allah. Kebetulan pun aku memang bekerja kat area situ, aku boleh hantar. So maknanya tu semua dengan izin Allah. Lapik terus. Sebab takut tu penyakit hati kita ikhlas dah tadi. Dah ada kira dah kebajikan kita buat, tapi sebab kita sebut masjid tu harga 2.6 juta, duit aku 500 ada dalam tu. La ilaha illallah. Dah lah 500 kan. Habis ikhlas dah awal tu. Dapat sahamnya beranak-ranak selagi mana orang pakai masjid tu. Rugi kita nyebut. Orang perempuan jangan ngukit-ngukit. Bergaduh sikit ngukit. Jangan. Rugi. Hari-hari saya buat air kopi untuk apa? Hari-harinya pahala yang dia dapat buat air kopi yang dia ikhlas tadi padam. Apa saya tak buat? Itu abang pinjam duit. Saya pinjam duit. Saya di rumah ni bersabung nyawa dengan anak-anak. Bersabung nyawa. Abang tengoklah bakul ni. Baru clear dah banyak lagi bakul. Belum ada lagi bang mesin lipat kain. Dan yang paling rugi kan, anak-anak kita ikhlas saya lahirkan dia orang bang. Ya Allah, habis muflis pahala. Pahala beranak paling besar sekali jangan diungkit. Nak ungkit saya beranak. Oh bang, saya tarik balik bang. Yang tu saya tarik balik. Terus cakap. Kita balik. Yang tu saya tak sebut. Abang fikirlah sikit. Betul. Cuba tengok orang lelaki. Mana ada ungkit? Diam sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni kan. Dan macam-macam dia keluarkan dah ni kan. Itu sebabnya segala puji bagi Allah. Sebab punya nak cerita kerja Allah ni kan. Contoh adalah satu jawatan kosong buka kat dalam organisasi kita ni. Buka satu jawatan kosong. Apa jadi ni? Berapa ramai minta? Berapa calon yang minta? Siapa bagian isyarat? Ada? Mana? Yang menyanggih ni? Berapa ramai minta? Boleh apa? Kadang-kadang cecah orang paling ramai 10 orang? Internet je. Oh internet. Tak maksud saya kat luar lah kalau kat luar banyak lah. Banyak kalau minta dari luar tu kan, masa tu lah dia kenal kita tau. Masa tu lah dia sedara dengan kita. Kalau mak kau dengan mak aku dengan muka orang lain, sama beli sayur, sama beli sayur. Punya sebab nak minta kita rekomen kan. Tapi dalam borang-borang katalah ada 10 borang kan. Dia pun semak tengok satu. Lepas tu telefon bunyi. Hello, dia pun letak tepi borang kat bahagian tak layak. Dia tak perasan ke borang. Bila dah letak tepi kan tak dapat dia kerja. Mana betul tak betul dengan izin Allah. Sebab terlepas lah pergi bawah almari tu. Tak apalah kita dapat lah tu. Contoh lah. Saya tak cakap HR macam tu. Contoh. Lepas tu kadang-kadang Zab tengok kan. Tengok tapi ya Allah. Tengok perempuan tu pakai tudung sama. Weh, sama dengan tudung kau lah. Sama pink lah. Jalur-jalur pun sama. Siap selendang sama dengan kau. Dia kata kan contoh kan. Lepas tu dia pun datang tu.
Yulah, sama lah. Cik tengok layak tak? Bagus kelulusan ni. Sebabkan orang ambil perhatian. Allah Ta'ala punya kerja juga tu. Nampak tak masuk dalam interview. Dalam panel tunggu-tunggu tu biasa 3 panel kan? Biasa 3 panel tu biasalah ugutan tetap ngugut, memang ngugut lah. Betul ke nak kerja sini? Ni kerja teruk tau. Kau tahu tak kerja ni teruk? Tahu kan? Tapi saya ni cepat belajar. Tak ada masa nak ajar kan? Saya kalau interview macam tu saya cepat belajar. Tak ada masa nak ajar ni. Saya nak tanya, apa pandangan awak pasal isu ni? Kan tengah tanya kali isu. Kalau tak silap saya lah, memang kau silap, kau tak jawab. Dia kemana tak silap saya? Dia kalau confident jawab terus lah. Kalau tak silap saya, kalau boleh saya cuba, kau jangan cubalah, masalah lah. Cuba. Bila interview, 3 panel tu campur 3 markah baru dapat dia. Lepas tu, tengok dia ni bagus, masuk okey. Okey, benar ni okey. Dia seorang. Tapi masalahnya orang pula, dia ni tak you pula kan, tak dapat. Bila dia combine kita tak dapat pula. Maknanya 3 idea baru boleh tahu dia boleh dapat kerja ke tidak. Kan? Sekejap. Itu sebab saya dulu saya pernah kerja di Seremban. Di Madin Wan Seremban sebenarnya sekejap lah, tahun 2004 sampai 2007. Dia nak ambil pekerja tu, jawatan kerani, kerja pegawai, semua kena lari kat stadium. Lari kat stadium Paroi 2 orang kena lari. Sebab semua layak. Yang minta tu jawatan pembantu takbir, yang ijazah pun minta. Jadi yang semua layak-layak. Jadi nak buang macam tu je sayang, suruh lagi. Jadi 30 masa terpantas layak terduga nanti pada hari yang lain. Yalah, cuba tengok balik pekerja-pekerja. Bagus tak buat macam tu, buat fitness. Sebab berapa ramai budak-budak muda baru kerja, dia macam nak mati kerja. Jajak MC, baru kerja. Yang tua-tua tu kan boleh maintain, jarang sangat lah MC. Sebab keinsafan dah sampai. Tak nak sampai macam kan? Contoh kan? Bukan sinilah, tempat lain. Kan? 2 orang lagi kat Stadium Paroi, tak kira apa-apa jawatan. Siap ada ambulan tepi. Terbuka lah pintu ambulan. Yang seorang tu lari, orang pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulan. Tolong hantar abang, tak tahan. Bukan semua orang boleh lari gitu kan. Okay. Buang penyakit berangkai ke saya kata kan. Bila saya sebut tentang kita kembali kepada Allah dan juga kepada Rasul. Sebab Nabi kita sayangkan kita, saya sebut. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila sebut kepada Allah itu tadi sebutkan segala puji bagi Allah, saya cerita tu ya. Ada 3 benda yang kita kena tahu bab kita merapatkan diri kita dengan Allah SWT. Pertama, mahabbah, kecintaan kepada Allah mengatasi segala-galanya. Ini nak mengundang rahmat Allah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua. Maknanya susunan kan Allah dulu, kemudian Rasul, kemudian cinta kepada ibu bapa, mak bapak, ummah, ke semua. Dan last sekali kecemerlangan. Sebab kita nak berjaya di dunia dan di akhirat. Berenang-renang di tasik Cini sambil menangkap si ikan sepat. Sungguh hebat orang di sini, belum minta air dah dapat. Dari tadi ni saya boleh tak keluar pantun tak dapat air. Tumpul lah straw ni. Sama-sama. Lepas tu bila sebut tentang rahmat tadi, sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama mahabbah, kecintaan kepada Allah melebihi segala-galanya. Itu sebabnya saya cakap tadi, buang penyakit, 3 penyakit tadi. Penyakit sombong, penyakit tamak, penyakit dengki. Ingat tu. Bila sebut tadi kecintaan kepada Allah, kita tak akan buat benda-benda yang Allah Taala tak suka. Ibrahim Adham menyatakan ada 7 sebab, ada 10 sebab yang mana doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dia kata takut kepada Allah, tapi tetap buat apa yang Allah Ta'ala larang. 1. Kedua, dia kata dia sayang Nabi, tapi dia tak amal sunnah Nabi.
Ketiga, dia tahu syurga itu benar, tapi tak pernah usaha nak masuk syurga. Keempat, dia tahu neraka itu benar, tapi tak pernah usaha nak jauhkan diri pada neraka, malahan check-in. Kelima, dia tahu dia dapat nikmat, tapi tak pernah syukur. Keenam, dia tahu syaitan itu musuh, tapi tak pernah usaha memerangi musuh. Yang ketujuh, dia tahu dia akan mati, tapi tak pernah buat persediaan nak mati, seolah-olah dia akan hidup lama. Ada 10, tapi saya ingat 7 yang mengaku terang. Terlupa lagi 3. Itu sebabnya nak buat maksiat atas muka bumi Allah ni, Ibrahim Adham dia tanya, kalau kami ni tak boleh nak buat maksiat juga, macam mana wahai Ibrahim Adham? Dia tanya, lama ni kan. Kalau nak buat maksiat boleh, kalau kau boleh jawab 5 soalan ni, Ibrahim Adham kata. Apa soalan dia? Soalan pertama, kau carilah mana-mana tempat yang mana Allah Ta'ala tak nampak, kau buatlah maksiat. Mana datang semua tempat Allah Ta'ala nampak. Faham tak? Soalan kedua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Makan rezeki lain. Tak boleh dah semua Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, kau jangan duduk di bumi Allah, cari bumi lain. Dapat tak? Tak dapat tak? Ada tanah baru buka, tak tahu siapa punya. Kan saya cakap kan, belum ada tuan lagi. Allah Ta'ala punya, bumi Allah. Yang keempat, datang malaikat maut, kau suruh balik. Aku nak cabut nyawa kau, besok lah, sibuk sikit ini tak boleh. Amalan belum cukup, datang minggu depan, boleh tak? Boleh tak tangguh? Tak dapat tangguh dah. Dan yang kelima, tak kalau malaikat balik nak masukkan kau ke dalam neraka, kau boleh tangguh kan. Cakap, minta maaf, kau hidup dengan aku dulu, aku nak beribadah dulu, lepas tu kau tentukanlah aku masuk syurga ke neraka. Jadi orang tu jawab, satu pun tak boleh buat. Kalau satu pun tak boleh buat, maka janganlah buat maksiat. Kan? Senang nak tanya. Tu soalan nak kena tanya. Orang kita sanggup pergi Thailand cik perempuan. Dia punya nada kekesalan tu macam pernah pergi kan. Orang boleh sedap bukan sini lah tempat lain. Pergi Thailand cari perempuan. La ilaha illallah. Sebab di Thailand tak ada orang kenal dia. Itu sebab baru ni saya pergi Thailand. Bukan sebab cik perempuan lah. Memang tak ada orang kenal saya. Seronok, relax je. Tak ada sama-sama depan, tak ada. Sebab orang Thailand tak tengok hijrah. Ya. Orang Malaysia ni cari perempuan ke rumah sembelihan ayam. Saya sebut ayam yang paling baik lah, rumah penyembelihan ayam. Selesai dia menyembelih, keluar daripada pusat sembelihan tu kan, dia boleh lapar tu. Dan dia boleh tanya, kek mana restoran halal? Bayang perangai kan. Tuan kau berzina tu tak tanya, matang mantan darah cari rezeki yang halal lah tu kan. Kau orang bukan orang sini lah, tempat lain. Jadi nak tunjukkan tadi maksiat. Kan Allah Ta'ala pun pesan. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah pada Nabi kita supaya berpegang pada Al-Quran. Dalam Quran semua benda ajar kita dah. Buat erti canai pun Al-Quran. Cara ngikit duduk. Dah mula ada kuasan nak betul. Orang dia dah pergi kapan ni? Allah, sampai dah. Tak kat habis. Pasal nak kan? Apa maksud dari 98 undur balik? Kontrak tak ada habis, sambung panjang. Itu dah mention dah sambung ni. Sambung ni. Makna khidmat dia masih diperlukan. Kira kita pun macam tu, Allah Ta'ala dah tentukan rezeki masing-masing. Jangan risau. Kadang-kadang walau kita lupa tengok apa yang kita ada, sibuk tengok apa yang orang tak ada. Tu ujian ke hati tadi saya cakap tadi. Ujian ke hati kita. Donkey backpaw. Tak dapat naik pangkat tapi keluarga bahagia. Mana nak? Hati pun tak samak, kepala pun tenang. Sampai rumah, ya Allah, berselirat anak. Kek dinding seorang, kek sofa seorang. Yang tengah manjat, mak, turun kan.
Ya Allah ramai, 5 boleh anak. Itu pun sambil-sambil beli kerja tu belum betul-betul dah. Kalau betul-betul tak tahu lah berapa ramai kan. Dia menyambil kata kan. 5 boleh anak sampai terlupa. Terlupa nama budak tu. Siapa nama kau? Kau betul ke nak aku ni? Abah ni dia marah. Kan nak sebelah kau tu. Ramai kan. Abang ni tak baik tau. Saya ingat nak saya lahirkan dia orang. Kan. Jadi bahagia. Biarlah kita tak naik pangkat, tapi suami romantik. Jadi sebuah anak ramai orang kan. Allah, aku tak ada anak. Tak apa. Relax tak ada anak. Tengok ayam. Orang yang dah ada anak ramai dia tengok ayam. Mana boleh? Baru duduk. Nak kencing? Tak. Nak tengok wayang kan. Baru duduk tahu. Orang kencing nak. Siapa yang nak kencing? Kemudian cubalah buat kencing. Sampai orang kencing. Tadi kau tak kencing. Tadi tak rasa. Mengadap tu. Jap kencing. Seorang nak terberak. Mengadap tunggu. Sudah dah habis 10-10 tu. Ada ke tak? Ada ke tak? Aku mengelak. Ayah aku duduk. Cerita dah habis. Allah Ta'ala tu maha kaya, maha adil. Dah ada bahagian kita. Betul tak? Ada bahagian kita. Pertama-tama jangan tamak hati, penyakit tamak. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Faham tu orang perempuan? Nangguk. Jangan tamak, kongsi tak apa. Setuju tak? Astagfirullahaladzim. Contohnya kita keluar ni kangkit luar, ada bungkusan makanan, dah siap mihun seorang satu. Ambil seorang satu. Jangan tamak ambil lebih, tapi kalau ambil lebih sebab niat nak kongsi dengan lain tak apa. Itu maksud saya. Faham? Jangan tamak kongsi tak apa, boleh? Faham tak? Faham tak? Tapi hari ni kami guna kan? Tak ngomong kan? Lapar ni kan? Jangan tamak. Sebab Nabi kata apa bab tamak ni? Nabi kata tamak ni tu satu perkara yang mana menyebabkan itu memang nilai diri manusia. Kita kena kontrol. Kadang kita tak sadar pun. Nabi kata manusia ni kalau bagi 2 lembah omeh, kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia mahukan lembah yang... Nabi pangku dia. Nabi tanya, apa yang kau mahu? Aku mahukan keampunan dari Allah, aku mahukan syurga daripada Allah. Kau jangan risau, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kau. Dan Allah Ta'ala janjikan syurga untuk kau. Dia mengucap meninggal. Masa dia meninggal, Nabi nak pergi ziarah. Nabi nak pergi ziarah, ramai yang pergi ziarah. Kemudian sahabat pelik, nampak Nabi jalan tu macam berjengkit-jengkit. Slow-slow Nabi, berhati-hati Nabi jalan. Apa nak kau? Nabi jalan macam tu. Tu saya cakap. Apa pula sahabat burak macam orang bau lah kan? Apa no kan? Itu ayat dia. Saya nak beri faham. Nampak lepas tu, ya Rasulullah, kenapa kau jalan sampai sedemikian rupa? Nabi kata, kalaulah kau nampak apa yang aku nampak masa Nabi pergi Nabi ternampak berduyun-duyun malaikat berebut nak tengok jenazah dia. Sebab dia tadi menjaga pandangan dia dan malu dengan dosa yang dia buat. Kita siap cerita dengan orang, siap viral. Siap viral. Lepas tu, kisah Sa'labah yang satu lagi, Nabi perintahkan kepada seluruh umat Islam pada zaman Nabi itu untuk keluarkan zakat. Jadi ni Sa'labah lain. Sa'labah ni kata, Nabi ni macam tahu je aku banyak kambing. Takkan ada orang dia. Dia macam tak nak bagilah. Dia rasa Nabi dongki dengan kambing dia yang banyak. Bila putusan Nabi datang minta dia keluarkan bagi kambing 2-3 ekor untuk zakat, dia kata oh tak dapat. Dia kata nantilah, dia bagi alasan lah, cakap alasan nanti dulu tu. Ni Nabi suruh ambil zakat ni, kutip zakat. Dia kata nanti aku kira dulu. Dia kata, nak kira pula dulu, tak apa. Akhirnya turun satu ayat. Tak silap saya di surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 175. Kalau tak silap je lah, nanti boleh semak balik lah. Bila dia semak, ayat tu turun lebih kurang lah.
Betapa ramainya manusia yang berjanji andai kata dia itu kaya, dia nak taat, dia nak soleh, dia nak bersedekah dan sebagainya. Tetapi tak kala dia dimurahkan rezeki oleh Allah, dijadikan kaya, maka dia mula berpaling daripada janjinya. Lebih kurang itulah maksud ayat tu. Jadi bila dah turun ayat tu, Nabi kata pada sahabat, jangan seorang pun terima zakat daripada sahabat. Nabi dah keluarkan arahan sebab ayat dah turun. Lepas tu bila turun ayat tu, yang berterusan dia cakap, patut tak ayat pasal kau ni dah turun. Waktu hegeh dia bawa kambing. Dia bawa kambing, dia jumpa Nabi. Nabi kata, ni apa hal kau datang bawa kambing kau banyak ni? Zakat ya Rasulullah. Sesungguhnya pintu zakat untuk kau telah tutup. Kau bawa lah balik kambing. Kau menangis lah dia. Dihantar kepala ke tanah tu, diambil pasir, disiram macam meroyan lah. Tapi apa balasan Allah kat dia lepas tu? Allah Ta'ala beranakkan lagi kambing tu. Makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Bila makin lama makin banyak, orang kampung dah marah. Kau tak boleh bawa kat kampung ni, bawa tempat lain. Bawa kat kawasan lembah pegunungan dulu. Makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Dia nak jual pun orang tak nak beli. Makin lama makin banyak. Itu yang disebut sebagai istidraj. Rahmat Allah tak koi kat dia. Orang yang kaya, bertambah kaya, tapi tak semayang. Heran gitu. Dia tak semayang. Edan semayang ni kemudian susah hidup. Pancekat setiap pagi. Allahu Akbar. Dia orang kaya, tapi tak semayang. Minum arak, tonggang terbalik. Istidraj. Sekarang Allah Ta'ala bagi dia biar dia tahu lupa pada Allah. Allah Ta'ala tak nak timur dia. Alhamdulillah tu yang kita tak nak. Alhamdulillah kan zakat kita tak jadi macam tu. Zakat kita ditimur. Amil yang timur. Allah tak. Balik rumah, tengok anak. Orang lelaki yang kerja kat sini tahulah, semua balik lambat ni. Kadang saya saja saya balik lambat. Orang perempuan, dia jangan pukul 5 tetap. Mesti dah balik. Orang perempuan paling ingat anak orang perempuan. Tak ada orang lelaki. Paling ingat anak orang perempuan. Balik punya stres. Beratur kat mesin masyarakat tu. Sebab dia nak capek sebab apa? Dia paling ingat anak dia. Betul tak? Tak anak dia anak mak mentua. Ada yang lambik betul lah. Ada yang tengok, siapa? Laki kau lah. Payah mana anak mentua. Kaut. Itu sebab kat traffic light. Kita orang lelaki kat traffic light macam ni lah. Jam. Kat radio Cool FM. Dengar refleksi. Samsul depan. Contoh kan orang lelaki, orang perempuan stres. Tu sebab punya stres tu kat traffic light tu nampak kau manis. Lagu atas tereng. Dia lagi boleh dapat kan seat kan. Kalau lain kali tak payah buat tu. Suruh dia biar kat tangan dia bila berselo kat kursi. Betul kan? Iya, tu sebab orang lelaki kalau balik rumah jangan terus masuk bilik. Terus pergi bilik anak dulu, tengok anak. Dia akan belajar untuk syukur. Ya Allah, ramai anak aku. Comel lah tengok. Tiba-tiba dah basah. Masa bila kau basah? Masuk bilik sini lah, kau pun dah basah. Masuk bila lah kau basah. Mana dia tidur kata ceria tu. Orang perempuan paling ikhlas nak tengok opera dah tak tidur. Mana pula aku nak tidur. Bila palak marah. Lambat ke? Dia malas. Bukan perempuan sini topik lain. Jangan tamak. Kedua, jangan dengki. Dengki ni, bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyetahu di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Nabi dalam sabda Nabi sebut sesungguhnya dengki itu, hasad itu mampu memakan amal kebaikan umpama api membakar kayu. Jangan dengki-dengki. Orang dapat dia pakai alhamdulillah, dapat anugerah khidmat cemerlang, alhamdulillah. Sini ada anugerah khidmat cemerlang. Ni berapa ramai dapat sekali dapat? Berapa? Berapa orang?
seorang daripada 100 orang. Itulah kadang dia. Yang bagus seorang lelaki. Dia kalau ada kawan dia dapat anugerah apa dia panggil? Boleh contoh apa? Boleh bangan. Best employee. Mungkin ada juga orang lelaki ni. Macam mana kau dapat? Aku tak faham macam mana lambat. Kau malas sama je aku. Kadang lambat sama aku. Dia kau minum sama. Macam mana kau lambat? Yang dapat macam cakap, manalah aku tahu. Ni rezeki kan Allah Ta'ala nak bagi. Bos nampak kelebihan aku. Bukan aku minta. Wah, macam tu kan. Orang perempuan dia takkan marah depan. Siap puji. Tahniah Allah. Tahniah tak tahniah. Ke belakang. Itu lagi. Yang seorang tu tak pernah panci kad merah pun dapat sijil. Barulah dia jaga attendant dia, betul tak? Zam, dapat attendant. Tak pernah panci kad merah tu. Gantung frame kat rumah. Anak tahu, bah, tu frame apa tu bah? Ini anugerah abah dapat tak pernah panci kad merah. Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Dia biasa tengok abah lambat, ada caranya. Dia ajar anak tu, kau ajar. Kan, okey? Jangan dengki. Jangan dengki. Nampak bini orang lawa. Orang apa dia kahwin bini lawa, bini kita tak lawa. Jangan dengki. Bini kita tak lawa boleh adjust. Suami tak lawa boleh adjust. Betul tak? Saya tak tergamak menyebut iklan tu. Tak tergamak. Loyo tokak tu. Nya kan. Tak kira lah, boleh je. Berapalah krim. Macam-macam krim sapu dah tak mau. Apa susah tutup lampu. Selesai. Orang dulu-dulu tak ada lawa mana. Dan nak ramai. Sebab hiburan tak ada kan. Hiburan tak ada. Karen doreh. Karen pun tak ada. Malam doreh malam. Cuma siapa yang pada Felda ni? Ada tak pada Felda? Ada tak? Ada pada Felda. Mana? Tu belakang tu. Siapa tu? Felda, duduk Felda mana? Jengka. Adik-adik apa ramai? 6 je. Kan sebab 6 je kot. 6 tu kira sikit. KKL 6 je ramai tu lah. Mari elektrik tak ada. Gabur-gabur terasa. Gabur-gabur. Kan? Tu semua syukur. Tak payah nangki-nangki tu tak? Tak payah nangki-nangki. Orang perempuan pula syukur jaga layan suami. Elok. Tengok suami orang handsome. Peduli nak suami kita tu yang paling handsome dah. Allah Ta'ala bagi kat kita. Layan dia elok. Jangan kasar dengan suami. Perempuan hari ni konon-konon nak yang kunjung duduk KL. Kasar. Dia take things for granted on KL sebut. Ni ya, bila suami sekarang nak air. Ambil kat kolam. Kat kolam. Dia nak minum ke nak mandi lah. Yang suami lah kau kan. Dia jawab lah tu. Jauh mana kolam? Dia tarik ke paip kotah tu. Soal apa hajar kan. Tapi sini tak lah. Kemudian yang ketiga, jangan sombong. Sombong kita menyombongkan Allah. Balik, ingat balik. Alhamdulillah. Jadi sambut tadi kan. Tadi soalan yang peringkat awal cakap macam mana nak istiqamah. Doa Allah Ta'ala supaya bagi kita istiqamah dalam perbuatan baik kita. Dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar banyak. Itu antara istighfar adalah antara 7 sunnah terbesar Nabi buat. Ketiga, hati Quran letak dalam hati kita. Apa dia hati Quran? Surah Yasin. Baca hari ni. Jangan tunggu hari Khamis malam Jumaat. Tunggu kami malam Jumaat sampai malam tu dah hal. Maknanya minggu tu memang tak baca. Dan yang keempat, perbanyakkan haukil. Nak tenang hati, haukil. Apa haukil? La haula wala quwwata illa billahil azim. Sebab itu adalah merupakan khazanah daripada syurga yang hanya diturunkan untuk umat Nabi Muhammad saja. Ingat tak peristiwa Mi'raj? Nabi Ibrahim cakap dengan Nabi kita, umat kau paling miskin sekali. Kuih koin dah lah umur tak panjang, pemalih pula ibadat. Tu saya cakap, maknanya nak kembali maksud dia macam tu lah. Jadi Nabi Ibrahim kata suruh dia tanam tanaman di syurga. Apa dia?
Perbanyakkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Apa maksud la haula wala ni? Lebih kurang kita serah segala-galanya ke Allah Taala. Biar Allah Taala tentu. Kita ni tak daya dah. Saya tahu ikhtiar buat dah. Serah ke Allah Taala. Ya. Jadi rasanya cukup sekat tu. Terima kasih banyak atas kesudian menunggu dan akhirnya mendengar. Mudah-mudahan dibalas jua oleh Allah SWT hendaknya. Segala baik datang kepada Allah SWT. Menurut bersyukur manusia sebagai manusia biasa. Pokok sekali dalam selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.